Apabila kita berbicara tentang talbis iblis, adalah bermaksud belitan ataupun tipu daya iblis kepada manusia. Dan dalam memahami tipu daya iblis kepada manusia, kita perlu faham, apabila syaitan dan iblis ingin menyesatkan anak Adam, maka dia sangat pakar dan sangat berpengalaman. Syaitan apabila ingin menyesatkan orang yang beriman, dia tidak akan mengajak orang beriman untuk melakukan maksiat. Sebaliknya, syaitan apabila dia ingin menyesatkan orang yang beriman, dia akan menggoda mereka dengan sesuatu yang dekat dengan hati manusia. Misalnya, syaitan akan mengajak orang yang suka berdakwah supaya melakukan dakwah. Syaitan akan mendekati orang yang suka ibadah supaya melakukan bid'ah. Syaitan akan mendekati orang yang suka menuntut ilmu supaya berkongsi ilmu. Syaitan akan mendekati orang-orang yang haraki, orang-orang yang bertanzim supaya mendatangi usrah ataupun pergi tamrin. Syaitan akan mendatangi orang-orang yang suka kepada kewalian supaya menjadi wali. Ini semua adalah tipu daya syaitan. Maka sebab itu apabila kita ingin mempelajari dan memahami tentang tipu daya syaitan, kita kena faham. Syaitan dia tidak akan datang dalam mimpi untuk mengajak seseorang buat maksiat bagi menyesatkan seseorang. Tapi dia akan mendekati seseorang itu dengan gaya yang begitu halus. Akan diajak seseorang itu supaya mengajak kebaikan, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada benda-benda baik. Namun, secara perlahan syaitan akan memasukkan jarum dan akan menghasut manusia supaya menjadi sesat. Kerana itu adalah janji iblis dan syaitan kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam dari jalan kebenaran. Maka sebab itu sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bukan semua kebaikan, bukan semua benda baik itu semestinya baik. Sebab itu ada kaedah para ulama salah menyebut bahawa syaitan akan membuka 99 pintu kebaikan semata-mata nak menjerumuskan kita ke dalam satu pintu kesesatan. Jadi ada orang, dia mimpi, dalam mimpinya konon-konon dia bertemu Nabi. Nabi suruh buat amalan soleh, buat ibadat, merapatkan ukhuwah, merapatkan silaturahim, mengajak kepada benda baik-baik. Itu tipikal ataupun itu adalah merupakan muslihat biasa syaitan. Dia mula-mula syaitan ni dia suruh orang buat baik. Tapi pelan-pelan bila orang dah mula percaya, orang dah mula ikut, baru dia akan tunjukkan belang dia. Baru dia akan tunjukkan taringnya. Barulah syaitan dan iblis akan menunjukkan wajah yang sebenar. Maka sebab itu dalam hadis riwayat At-Tabarani, diriwayatkan oleh para ulama hadis bahawa Dajjal ketika dia mula muncul kepada manusia akan menyamar sebagai lelaki saleh, sehingga diikuti oleh orang ramai. Dan apabila orang ramai telah mengikuti Dajjal, Dajjal kemudian akan mengaku sebagai Nabi. Maka Nabi SAW telah berpesan, La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi selepas aku. Dan kemudian bila dia mengaku sebagai Nabi dan orang ikut dan percaya Dajjal, maka akhirnya kemuncak Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Maknanya Dajjal pun dia bukan terus mengaku Tuhan, muncul-muncul kata aku Tuhan, tidak. Tetapi dia muncul sebagai lelaki saleh, memperdaya manusia, menipu orang ramai dengan kebaikan-kebaikan dan kesalehannya, sehingga orang terpedaya dan orang ikut dia. Bila orang dah ramai ikut dia, maka kemudian dia mula bawa sedikit demi sedikit kesesatan. Sebagaimana kumpulan-kumpulan sesat yang lain, semua mula asalnya bawa benda baik, akhirnya mereka terpesong.